Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ahli biologi marin muda. Selamat bertemu dalam program pendidikan alam sekitar secara maya Taman-Taman Sabah di bawah modul yang ketiga. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sehat dan bersedia serta bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Untuk hari ini, di bawah modul yang ketiga, saya telah menyediakan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk adik-adik pelajari. Mari kita lihat apakah topik yang saya sediakan. Okey, kita akan berkenalan dengan penyu atau dalam bahasa Inggeris sea turtle. Untuk topik ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah kewujudan mereka, spesies penyu yang ada di dunia dan di Malaysia sebelum saya memfokuskan kepada spesies penyu hijau. Untuk spesies penyu yang lain, adik-adik bolehlah tekan request di bawah nanti, like dan share serta subscribe untuk request topik-topik yang lain. Okey, sebelum kita berkenalan dengan penyu, mungkin bagus juga jika kita berkenalan dengan saya. Nama yang diberi Irwan Isnain, saya pegawai penyelidik Taman-Taman Sabah dan telah bertugas dengan Taman-Taman Sabah sudah lebih 20 tahun dan banyak terlibat dengan kerja-kerja penyidikan di bawah air dan di lapangan. Saya telah menulis sebuah buku sebenarnya pada tahun 2008 yang bertajuk Penyu Perairan Sabah, terbitan bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Jadi jika adik-adik berminat untuk mengetahui tentang penyu lebih lanjut, mungkin boleh cari buku ini di kedai-kedai buku berhampiran. Okey, mari kita lihat sejarah kewujudan penyu. Umumnya penyu telah wujud lebih 150 juta tahun yang lalu. Ini berdasarkan penemuan fosil oleh para saintis, dan penyu-penyu primitif ini dikatakan mempunyai saiz yang agak besar, dan antara spesies yang terbesar adalah spesies Archelon di gambar sebelah kanan, menunjukkan spesies yang besar sekali. Spesies ini dikatakan boleh mencapai saiz sehingga 4 meter panjang, dan cubalah adik-adik bayangkan betapa besarnya spesies penyu ini jika dibandingkan dengan saiz manusia ya. Pada masa itu juga dikatakan terdapat lebih 30 spesies penyu yang pernah wujud dan telah perlahan-lahan pupus sehingga ke hari ini secara semula jadi. Dan penyu-penyu yang ada pada hari ini dikatakan adalah penyu-penyu yang moden. Jadi apakah pula spesies penyu-penyu yang moden ini? Mari kita lihat. Secara pengkelasan, penyu moden dikelaskan di bawah order Testudines, dan di bawah kelas ini terdapat 12 family dan 250 spesies yang bernaung di bawahnya. Dan hanya 2 family sahaja merupakan penyu laut. Antara 12 family ini termasuklah family atau spesies daripada kura-kura, tuntung, labi-labi dan penyu. 2 family yang saya katakan tadi adalah family Chelinidae dan family Dermochilidae, di mana family Chelinidae merupakan atau merujuk kepada penyu yang mempunyai cengkerang karapas yang keras, manakala Dermochilidae adalah sebaliknya yang mempunyai karapas yang lembut. Mari kita lihat berapakah spesies penyu yang bercengkerang keras dan yang bercengkerang lembut. Secara umumnya, sehingga hari ini hanya tinggal 7 spesies penyu yang masih boleh ditemui hidup di lautan. Daripada 7 spesies ini, 6 adalah spesies penyu yang bercengkerang keras di bawah family Chelonidae, iaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lipas, penyu pipih, penyu tempayan dan penyu lipas kims. Manakala penyu belimbing adalah spesies yang berada di bawah family Dermochilidae yang bercengkerang lembut. Namun begitu, penyu belimbing merupakan penyu yang terbesar di dunia sehingga kini, yang boleh mencapai saiz hingga 2 meter panjangnya. Okey. Secara umum juga, penyu adalah reptilia marin yang berdarah sejuk dan mempunyai sisik pada badannya, dan bertelur adalah cara pembiakan yang mereka jalankan.
Mereka bernafas menggunakan paru-paru, namun mereka harus timbul ke permukaan untuk mengambil udara. Apa yang saya cakap tadi tentang carapace dan plastron. Struktur carapace, jika dirujuk pada gambar raja di sebelah, carapace adalah cengkerang keras yang menutupi atau melindungi belakang penyu di bahagian atas, dan plastron pula adalah cengkerang yang melindungi pada bahagian bawah badan penyu. Penyu tidak mempunyai gigi, namun mereka menggunakan paruh untuk makan. Umumnya penyu adalah haiwan karnivor, namun diet setiap spesies berbeza-beza dan ada di antara spesies ini tidak memakan haiwan yang lain, iaitu bersifat herbivore, iaitu penyu hijau, di mana penyu hijau adalah jenis pemakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan rumpai laut. Daripada 7 spesies yang terdapat di dunia, hanya 4 spesies boleh ditemui di Malaysia. Jadi kita agak bertuah kerana daripada 7 kita ada 4 spesies penyu yang bertelur di negara kita, iaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lipas dan penyu belimbing. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang penyu hijau. Penyu hijau atau nama saintifiknya Silionamidas juga dikenali sebagai penyu agar di Semenanjung Malaysia. Penyu ini mendapat namanya daripada kandungan lemak pada kulit penyu yang berwarna kehijauan, dan dari segi saiz purata penyu hijau boleh mencapai saiz 98.5 cm dan berat boleh melebihi dari 120 kg hingga ke 150 kg. Dan penyu hijau boleh menghasilkan 80 hingga 120 biji telur dengan saiz bola pingpong. Telur-telur biasanya akan dieramkan dalam tempoh 2 bulan atau 60 hari di dalam pasir. Dan yang uniknya tentang penyu actually, suhu pengeraman memainkan peranan yang sangat penting, di mana suhu pengeraman akan menentukan sama ada pengeraman itu berjaya atau tidak, telur berjaya menetas atau tidak, dan suhu juga menentukan jantina anak penyu yang akan terhasil. Di mana suhu yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak anak penyu betina, manakala suhu yang lebih rendah akan menghasilkan lebih banyak anak penyu jantan. Dari segi umur kematangan, penyu hijau hanya akan mencapai umur kematangan selepas 20 hingga 30 tahun. Ini berikutan kesukaran untuk mendapatkan makanan di perairan. Jadi mereka memerlukan tempoh masa yang panjang untuk mencapai umur kematangan. Bagi penyu yang telah mencapai umur kematangan, mereka akan berhijrah, di mana penyu jantan dan penyu betina akan berhijrah beratus-ratus hingga beribu-ribu kilometer dari kawasan pemakanan mereka di kawasan rumput laut menuju ke kawasan persarangan, di mana di kawasan persarangan proses mengawan dan persenyawaan akan berlaku. Selepas proses mengawan, penyu jantan akan kembali ke kawasan pemakanan dan penyu betina akan meneruskan perjuangannya untuk bertelur ke kawasan pantai di mana mereka dilahirkan 20 hingga 30 tahun yang lalu. Dari segi kawasan pendaratan di Malaysia, antara kawasan pendaratan yang terpenting bagi spesies penyu hijau adalah Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan, Taman Negara Talang Satang di Sarawak, Pulau Redang di Terengganu dan beberapa pulau lain seperti Pulau Sipadan dan Langkayan di Negeri Sabah. Mari kita lihat kawasan atau peta persarangan penyu di Negeri Sabah. Jika di Negeri Sabah terdapat 3 kawasan penting bagi pendaratan penyu hijau, iaitu di Pulau Langkayan dan Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan, serta di Taman Pulau Sipadan di bahagian sempurna. Manakala yang saya bulatkan berwarna kuning merupakan kawasan persarangan penyu hijau, namun dalam jumlah yang sedikit. Berikut adalah kawasan atau gambaran kawasan hatchery atau tapak penetasan bagi penyu yang diuruskan oleh Taman-Taman Sabah. Taman-Taman Sabah menguruskan 5 kawasan hatchery atau tapak penetasan, di mana 2 terdapat di Pulau Selingan dan masing-masing 1 di Pulau Bakungan Kecil, Pulau Gulisan dan Pulau Sipadan.
Kelima-lima tapak penetasan ini boleh memuatkan sehingga 3,000 sarang pada satu-satu masa. Jadi jika adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan berkesempatan melawat ke Taman Pulau-Pulau Penyu, adik-adik akan nampak pemandangan sebeginilah. Dari segi ancaman, penyu menghadapi ancaman dari pelbagai sumber, termasuklah dari sumber semula jadi dan juga tidak semula jadi. Antara ancaman-ancaman yang sering mengancam kehidupan penyu adalah pencemaran lautan, hakisan pantai, aktiviti perikanan dan pemburuan serta penjualan telur penyu. Aktiviti-aktiviti ini merupakan antara penyebab mengapa penyu hampir pupus di beberapa negara. Selain daripada itu, penyu juga terdedah kepada penyakit dan kelaparan atau kekurangan sumber makanan di laut. Jadi, apakah peranan kita? Apakah peranan adik-adik yang boleh kita mainkan bagi membantu kehidupan penyu? Ada 3 yang saya gariskan di sini. Yang pertama, jangan membeli atau memakan telur penyu atau apa-apa produk penyu. Yang kedua, jika mengetahui ada aktiviti yang menyalahi undang-undang, buat laporan segera kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Dan yang paling penting, yang ketiga, jangan buang sampah ke laut kerana ini akan menyumbang ke arah pencemaran lautan dan pencemaran ini mungkin akan menjadi penyumbang kepada kepupusan atau kematian penyu. Sebelum kita berakhir, sebelum kita mengakhiri perkongsian ini, bagi pihak saya berharap perkongsian ini memberi manfaat buat semua dan sedikit sebanyak akan memberikan maklumat berguna di kemudian hari. Jangan lupa subscribe, like atau share jika perlukan info tambahan, soalan atau komen. Tapi yang paling penting sekali, adik-adik jangan lupa sertai kuis jawab dan menang kerana saya dengar hadiahnya cukup lumayan. Jadi jangan lupa sertai kuis yang akan dianjurkan oleh Taman-Taman Sabah dan menang hadiah yang sangat bernilai. Sebelum saya akhiri sesi kita kali ini, saya bagi pihak Taman-Taman Sabah ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Semoga apa yang baik itu dapat digunakan sebaiknya dan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dari kami, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.